Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nih belajar pelajaran tarikh. Tarikh tajuknya Perjanjian Hudaibiyah. Ini tajuknya Perjanjian Hudaibiyah. Apa kan ini? Dalam cerita Perjanjian Hudaibiyah ini. Kita nih lihat isi pelajarannya. Setelah genap 6 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muhajirin berada di Madinah. Artinya tidak terasa daripada tajuk yang tadi pelajari, tajuk awal, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah tu. Sampailah tajuk ini Perjanjian Hudaibiyah. 6 tahun sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muhajirin tinggal berada di Madinah itu 6 tahun. Mereka merasa rindu kepada kampung halaman mereka, yaitu Mekah. Dalam masa 6 tahun itu mustahil kata ni indah rindu akan kampung halaman kata ni, mesti kita ni terkanang, mesti kita ni rindu. Cuma tujuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muhajirin. Dorang tidak akan lupa asal usul dorang, di mana dorang dilahirkan, dibesarkan, di mana di sana juga kaum kerabat dorang. Keinginan itu mereka sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dorang pun bercerita, orang-orang muhajirin ini pun bercerita kepada Rasulullah bahawa dorang ini rindu sangat kan negeri Mekah, tempat kelahiran dorang ini. Kebetulan pula Rasulullah SAW telah bermimpi bahawa baginda memasuki kota Mekah dan bertawaf di Kaabah. Kelurusan juga Rasulullah pun ada bermimpi di mana Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dan bertawaf di Kaabah dan duduk berhenti di Masjidil Haram. Itu mimpi Rasulullah. Mimpi baginda itu bukanlah mimpi biasa. Bahkan mimpi baginda adalah suatu yang benar, kerana ia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mimpi, apa saja yang Rasulullah mimpi itu bukan mimpi yang main-main, bukan gangguan iblis syaitan. Ini adalah mimpi yang betul, yang benar-benar, di mana Allah Ta'ala menurunkan mimpi itu kepada Rasulullah. Artinya ada maknanya tu di sebalik mimpi itu. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW memberitahu orang-orang Islam supaya bersiap sedia untuk berangkat ke Mekah bagi melakukan ibadat umrah dan tawaf di Kaabah. Artinya kalau kita ni berada di Mekah tu, kita ni adalah bersiap sedia. Bersiap sedia, selajurlah kita ni tu mengerjakan ibadat umrah dengan sendirinya. Kita ni bukan saja macam kita ni masuk Malaysia, negara Malaysia, belayar ke Malaysia, ke Singapura, masuk saja-saja. Tapi kalau negeri Mekah ni, kita ni kawan kita ni masuk kawasan Mekah ni, kita ni hendaklah mengerjakan ibadat umrah. Itulah sebaik-baiknya untuk mendapat pahala. Kemudian kata ni tawaf macam biasa di Kaabah. Mereka tidak dibenarkan membawa senjata kecuali pedang yang bersarung untuk mempertahankan diri. Jadinya Rasulullah berpesan bersiap sedia katanya, katanya akan masuk ke kota Mekahnya, katanya akan mengajarkan ibadat umrahnya. Di samping itunya, kata ni tidak boleh membawa senjata-senjata, melainkan pedang. Pada zaman Rasulullah, memang kaya dengan pedang.
pada zaman Rasulullah. Orang yang belum memeluk agama Islam juga dibenarkan ikut serta dalam dalam untuk mengunjungi kota Mekah itu dorang dibenarkan ikut. Pada awal bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW bersama 1.500 orang para sahabat menuju ke Mekah untuk mengerjakan ibadat umrah. Jadinya pada awal bulan Zulqaidah. Ia nak beritahu berapa hari bulan. Tahun ke-6 tahun ke-6. Rasulullah bersama 1.500 orang. Para sahabat menuju ke Mekah untuk mengerjakan ibadat umrah. Tetapi kaum Quraisy telah menyiapkan tentera berkuda seramai 200 orang yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid dan Aqramah bin Abu Jahal untuk menghalang rombongan baginda dari memasuki Mekah. Jadinya sana niat Rasulullah itu bersama para sahabat itu kuat sudah untuk mengunjungi kota Mekah itu kerana orang rindu. Tetapi sayang, dorang dihalang oleh Khalid bin Al-Walid dan Aqramah bin Abu Jahal untuk memasuki kota Mekah itu. Apabila Rasulullah SAW dan rombongan sampai di satu tempat bernama Hudaybiyah, mereka dihalang oleh tentera berkuda Quraisy dari memasuki Mekah. Baginda berunding dengan para sahabat dan mendapat kata sepakat dengan menghantar Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke Mekah untuk membuat perundingan dengan pihak Quraisy. Apabila dorang dihalang di satu tempat bernama Hudaybiyah. Ni nana tempatnya Hudaybiyah, ingat ini. Tempat dorang kena halang daripada memasuki kota Mekah oleh beberapa orang tentera yang berkuda daripada tentera kaum Quraisy ni. Jadinya dorang pun berfikir macam mana ni kata ni kan masuknya. Jadinya dorang pun bersepakat untuk mengantar Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke Mekah untuk membuat perundingan dengan pihak kaum Quraisy. Tetapi malangnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah ditahan oleh kaum Quraisy. Orang Islam mendapat khabar menyatakan bahawa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah ditangkap dan dibunuh. Dah ada saja khabar itu. Rasakan menakutkan orang Islam itu. Supaya tidak jadi masuk ke Mekah. Khabar yang meragukan itu menyebabkan Rasulullah SAW bersama pengikut-pengikut baginda bersedia untuk melancarkan perang. Khabar angin itu yang menyatakan Sayyidina Utsman ditangkap dan terus dibunuh itu membuatkan Rasulullah SAW berserta pengikut-pengikutnya bersedia untuk menyerang kaum Quraisy itu. Kaum Quraisy mendapat tahu akan cadangan Rasulullah SAW. Mereka merasa ketakutan, lalu menghantar wakil menemui Rasulullah SAW dan memohon kepada baginda supaya jangan memasuki Mekah pada tahun tersebut. Apabila kaum Quraisy mendengar Rasulullah bersedia untuk perang, maka kaum Quraisy ini pun merasa takut. Diorang merasa takut, lalu menemui Rasulullah dan meminta supaya Rasulullah jangan termasuknya kota Mekah tahun aninya. Tetapi setelah perwakilan tersebut tidak berjaya menghalang cadangan Rasulullah SAW untuk memasuki Mekah, mereka berikhtiar lagi dengan mengirim satu rombongan lain menemui Rasulullah SAW. Di mana dia menghantar tadi seorang wakil untuk memberitahunya jangan termasuknya Rasulullah, jangan termasuknya kamunya ke Mekah tahun aninya. Tapi Rasulullah tidak mau mendengar, tidak mau. Maka
kaum Quraisy lagi menghantar lagi, berusaha lagi berikhtiar menghantar lagi satu rombongan menemui Rasulullah SAW yang diketuai oleh seorang yang bijak dalam peringatan bernama Suhail bin Amru. Suhail datang berjumpa dengan Rasulullah SAW memberitahu baginda di mana bahawa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hanya ditahan dan bukannya dibunuh. Kemudian kaum Quraisy membebaskan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Utsman ini pun dilepaskan dan balik semula ke pangkuan orang-orang muslimin. Kemudian perundingan Rasulullah SAW dengan Suhail telah mencapai suatu persetujuan damai yang terkenal dalam sejarah Islam dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Oleh kerana kebijakan Suhail bin Amru ini, maka selesai masalah. Maka diorang pun membuat satu perjanjian yang bernama Perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu untuk menulis perjanjian tersebut. Kandungan perjanjian Hudaibiyah itu, di mana tadi Suhail bin Amru telah berjaya menyelesaikan masalah. Jadinya Rasulullah ini jadi menyerang kaum Quraisy ini. Jadinya dalam buat perjanjian, inilah isi kandungan perjanjian dorang. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Laman ya. Artinya dorang dah boleh berperang selama 10 tahun di antara kedua-dua belah pihak. Dalam tempoh tersebut mereka tidak boleh mencuri, menceroboh, mungkir janji atau mengkhianati di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Itu perjanjian yang pertama. 10 tahun tu. Indah boleh berperang, indah boleh mencuri, menceroboh, mungkin janji apalagi khianat di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Itu yang pertama. Perjanjian yang kedua, sesiapa yang datang kepada Rasulullah SAW dari kalangan kaum Quraisy tanpa izin walinya hendaklah dikembalikan. Artinya dikembalikan ke Mekah. Artinya sana kalau kaum Quraisy datang berjumpa dengan Rasulullah tanpa kebenaran daripada orang-orang kaum Quraisy, terutamanya wali-wali ataupun bapa-bapa dorang itu, datuk nenek dorang itu, mesti dikembalikan. Artinya tidak terjadi jumpa dengan Rasulullah tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesiapa yang datang kepada pihak Quraisy daripada kalangan pengikut-pengikut Rasulullah SAW tidak akan dipulangkan ke Madinah. Artinya siapa saja berjumpa dengan orang-orang kaum Quraisy ini, di antara orang-orang yang mengikut Rasulullah itu, artinya orang-orang Islam itu, tidaklah akan dipulangkan ke Madinah. Biarkan dari sana. Dorang dah marah. Rasulullah dah marah. Yang keempat perjanjiannya. Mana-mana kabilah boleh memilih sama ada untuk membuat perjanjian dengan orang Quraisy ataupun orang Islam. Artinya tidak dilarang. Mana-mana kabilah ni boleh memilih. Sama ada orang membuat perjanjian dengan orang kaum Quraisy ataupun orang Islam. Tidak orang larang. Asal jangan berperang saja. Itu saja pasan awal-awal tadi. 10 tahun dah boleh berperang. Artinya orang boleh membuat perjanjian. Apakah perjanjian orang? Yang penting janganlah serang menyeranglah. Yang kelima, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Mereka boleh menunaikannya pada tahun berikutnya dengan pedang yang bersarung. Artinya Rasulullah tadi kan, ia akan masuk Mekah. Maka dengan sendirinya, indah jadi. Indah akan benarkan. Tahun ini jangan tak kamunya. Tapi tahun depan kamu boleh masuk. Kamu boleh mengerjakan ibadat umrah. Itu dalam perjanjiannya. Tapi dengan syarat hanya membawa pedang yang bersarung. Kemudian yang keenam, perjanjiannya lagi. Kedua-dua pihak
tidak boleh membantu